أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka majlis pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. InsyaAllah kita baca surah Kahfi dulu, ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, seperti biasa marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Allah atas ruang dan juga peluang yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua pada malam ini
dengan kesihatan dan juga dengan keupayaan untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah, seterusnya berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini disertai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah malam ini kita akan sambung pengajian kita yang sambung daripada bulan lepas di muka surat 47. Dalam catatan saya muka surat 47, perenggan yang terakhir, Ad-Dainuri. Bermula di situ. Ad-Dainuri dalam Al-Mujalasah menuturkan firman Allah Subhanahu wa taala dari Wahib Ibn Al-Wad, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seseorang dari dunia sementara aku ingin menyayanginya sehingga aku menebus setiap kesalahan yang telah dilakukannya dengan rasa sakit pada tubuhnya, musibah bagi keluarganya, kesempitan dalam kehidupannya, berkurang rezekinya, hingga aku mendapatkan kesalahannya seberat biji atom sahaja. Jika masih tersisa suatu kesalahan padanya, aku akan menjadikan kesulitan dalam kematiannya hingga dia menghadapku seperti keadaannya pada hari dia dilahirkan ibunya. Demi kekuasaanku, aku tidak mengeluarkan seorang hamba dari dunia sementara aku ingin mengazabnya sampai aku menebus semua kebaikan yang telah diperbuatnya dengan kesihatan pada tubuhnya, keluasan rezekinya, kebahagiaan hidupnya dan keamanan dirinya, hingga aku mendapatkan kebaikan seberat biji atom sahaja. Jika masih ada suatu kebaikan yang tersisa padanya, aku akan memudahkan kematiannya hingga dia menghadapku seperti pada saat dia dalam keadaan tidak memiliki kebaikan apapun yang dapat dijadikan alat pelindung dirinya dari neraka. Baik, dalam firman Allah ini daripada Ad-Dainuri, dia kata Allah Ta'ala bagi hamba Allah yang disayangi, bagi hamba Allah yang disayangi, dia tidak akan mati selagi mana dia tidak menempuhi ujian-ujian dalam kehidupannya. Ini dalam firman Allah. Jika Allah Ta'ala menyayangi seseorang hamba, maka Allah Ta'ala akan bagi kepada dia musibah, Allah Ta'ala bagi kepada kesakitan, Allah Ta'ala bagi kepada dia kesempitan hidup, Allah Ta'ala kurangkan rezeki dia, Allah Ta'ala bagi dia ujian, sehingga kan dia merasakan bahawa kehidupan di dunia ni dia tak selesa dengan kehidupan dekat dunia. Setiap hari ada sahaja masalah yang timbul, ada sahaja ujian yang datang kepada dia. Maka akhirnya apabila dia telah sampai kepada tarikh untuk dia mati, jika masih terdapat sisa-sisa kejahatan ataupun sisa-sisa dosa pada diri dia, walaupun dosa itu sebesar atom. Atom ni kecil ya kan. Siapa yang belajar sains dia tahu atom ni besar mana. Kecil je. Kesalahan sebesar atom itu Allah Ta'ala hapuskan dengan menyulitkan kematian dia, dengan menyusahkan kematian dia. Sakaratul maut dia panjang. Ini cerita dia yang bagaimana Allah menyulitkan kematian. Sakaratul maut dia panjang. Dia punya sakit lama.
contoh dia sakit apa, jantung ke, kencing manis ke, yang terpaksa makan ubat dan sebagainya. Dia punya sakit tu lama, bertahun-tahun sakit. Nak beribadah pun dia rasa tak selesa sebab sakit. Dia kena kanser ke apa ke, macam-macam penyakit. Maka bila terhapus semua dosa yang dia buat tu, semua dah terhapus dengan kesakitan, dan Allah Ta'ala uji dia lagi dengan kesulitan pada kematian dia. Hanya kerana satu sebab sahaja benda ni berlaku, kerana Allah Ta'ala nak hamba Allah ini menghadap Allah tanpa membawa sebarang dosa sekalipun. Ini banyak yang berlaku, kan? Macam orang mukmin, orang yang bertakwa, kita tengok sakit lama, sakit jantung, buah pinggang, kencing manis, hati. Dia bukan penyakit hati yang perasaan tu, ni memang hati dia sakit. Macam mana nak cakap, hati dia tu, hati yang betul tu sakit. Macam-macam jenis kanser, dan dia berperang dengan penyakit tu. Maka bila sampai kematian, Allah Ta'ala sulitkan lagi kematian dia. Dan akhirnya apabila tiba saat sakaratul maut dia, walaupun kesulitan itu membuatkan dia rasa sakit, tetapi sebenarnya pada saat itu dia mendapat khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin yang bertakwa, dia akan mendapat khabar gembira daripada Allah. Berita yang paling dia gembira bagi orang mukmin adalah pada saat kematian. Hadiah yang paling berharga bagi orang mukmin adalah pada saat kematian. Bila saat itu akan berlaku? Ketika sakaratul maut, semua kita ni, saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, ataupun yang sedang duk tengok live sekarang ni, semua kita ni akan melihat satu wajah, iaitu wajah malaikat maut. Wajah malaikat maut. Kita akan tengok malaikat maut itu datang. Dia datang dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Di saat yang pertama melihat wajah malaikat maut, itulah bermulanya saat sakaratul maut. Itulah bermulanya, kalau bahasa kita ni, nazak. Bukan nazar. Nazar tu lain. Ini nazak. Sakit. Nazak ni, dia punya mata dia akan memandang ke satu hala sahaja. Mulut dia akan terbuka sikit ataupun tertutup. Kemudian dia punya ombak pada dada dia tu semakin lama semakin perlahan. Nazak. Saat tu sebenarnya kita tidak tahu apa yang dia sedang alami. Kita tak tahu apa yang dia sedang alami. Saat menghadapi sakaratul maut ini adalah saat peperangan yang paling sukar bagi setiap hamba Allah. Kerana pada saat ini ujian demi ujian daripada iblis akan datang. Dalam satu hadis, Nabi menyebut iblis dia akan datang kepada orang yang menghadapi sakaratul maut ini dalam bentuk wajah orang yang paling dia sayang, dan orang tu dah meninggal dunia. Contoh, mak dah meninggal dunia, dia sayang mak daripada sayang abah dia. Maka iblis akan datang dalam wajah mak dia. Iblis akan kata apa? Ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Dia akan minta hamba Allah ni ikut. Dan akan datang pula masa tu amalan-amalan yang akan menepis ujian-ujian iblis ni. Dan ada beberapa kaedah bagaimana yang masih hidup ketika itu membantu yang sedang nazak ni untuk menepis ujian iblis.
Antaranya Nabi sebut iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang yang nak mati ni surah Yasin. Ini hadis Nabi sebut. Hadis. Duduk tepi dia tu baca Yasin. Carilah mana-mana individu, anak-anak ataupun abang, adik, kakak dari kalangan ahli keluarga tu yang bacaannya bagus, tajwidnya cantik, bacaannya lancar, duduk tepi yang nazak tu baca Yasin untuk dia. Apa tujuan baca Yasin ni? Dia ada dua tujuan. Yang pertama, minta Allah Ta'ala permudahkan urusan sakaratul maut dia. Yang kedua, minta dihindari daripada godaan-godaan iblis dan juga syaitan di saat-saat akhir hayat dia di dunia. Kerana penentuan seseorang syurga ataupun neraka adalah pada saat akhir kehidupan dia. Itulah penentuan dia. Dia macam lumba lari, kan? Lumba lari 100 meter. Bila start tu, semua berusaha untuk sampai di garisan penamat. Siapa yang akan menang? Pastilah orang yang paling hebat. Tanya orang yang paling hebat itu, macam mana dia boleh jadi hebat? Adakah dia semula jadi, dia punya larian dia laju? Dia mesti melalui proses latihan demi latihan demi latihan. Mesti melalui proses itu. Begitu juga dengan kehidupan. Kita sedang menuju ke garisan penamat. Garisan penamat kita pada hari, jam, waktu, masa, saat, minit yang berbeza. Kita tak tahu bila. Tapi yang pastinya garisan penamat itu kita akan sampai. Semua akan sampai. Jadi bagaimana kita nak pastikan kita menang di garisan penamat tu? Dia ibarat macam pelumba lari tadi. Bagaimana latihan dia buat, akhirnya dia menjadi pelari pecut dunia, juara dunia. Jadi kalau kita nak menang di garisan penamat, usaha daripada sekarang mesti sudah bermula. Kita tak boleh kata, tak apa, Ustaz kata penentu kehidupan syurga ataupun neraka di hujung hayat, saat sakaratul maut. Nak sampai sakaratul maut nanti aku bertaubat lah. Tak boleh. Sebab menangguhkan taubat merupakan satu dosa. Menangguhkan taubat merupakan satu dosa. Jangan duk tunggu dah berumur baru nak beribadah, dah sakit baru nak datang ke masjid. Jangan tunggu waktu tu. Allah Ta'ala bagi sihat. Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering manusia lupa, manusia alpa, manusia leka, manusia lalai. As-sihah iaitu kesihatan, wal faragh iaitu masa lapang. Dua nikmat ni tuan-tuan tak perlu saya hurai. Tuan-tuan boleh tengok sendiri keadaan sekarang ni dan menilai sendiri. Kita sihat, kita ada masa lapang, tapi apa yang kita buat? Yang ni boleh menilai sendiri. Tak perlu saya nak hurai panjang. Cukup saya bacakan hadis. Yang saya baca tadi bukan ayat Quran. Ni'matani mabunun fihi ma katsirun minan nas. Yang tu bukan ayat Quran. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Maka di saat ini kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang disayangi, yang Allah sayang. Bagaimana kita nak mengetahui aku ni dengan Allah semakin jauh ke semakin dekat? Macam mana kita nak tahu? Nabi sebut bima ashghalak. Lihat dengan apa kita disibukkan.
Kalau kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang tidak membawa manfaat untuk kehidupan akhirat, maka itu membawa makna kita semakin jauh dengan Allah. Wal-iyazubillah. Minta lindung dengan Allah daripada perkara-perkara macam tu. Jika kita disibukkan dengan urusan-urusan, tak kisahlah urusan dunia ke apa ke, tetapi urusan itu membawa manfaat untuk kehidupan akhirat, membawa makna di sini hamba Allah itu semakin dekat dengan Allah. Setiap hari amal ibadah dia semakin bertambah. Setiap hari amal kebajikannya makin banyak dia buat, sedekah makin banyak dia buat, walaupun dia sendiri pun duk rasa duit yang dia ada tu untuk bulan ni tak cukup, tambah bulan ni gaji 17 hari bulan. Kan? Nak temu 25 hari bulan, bulan 1 selang berapa hari lagi. Mula duk rancang kewangan. Tuan-tuan, dalam perancangan kewangan tu jangan lupa masukkan sedekah. Jangan lupa masukkan infak. Okeylah dapat juga gaji 17 hari bulan. Ni musim-musim PKP ni berapa ramai yang tak dapat gaji. Kita kena pandang juga ke arah itu. Maka jangan lupa masukkan sedikit amount untuk sedekah. Sedekahlah pada masjid ke, rumah anak yatim ke, cari anak-anak orang susah ke, sedekah. Baik, itu salah satu usaha kita, training kita untuk kita berjaya di garisan penamat. Berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang disayangi, dan elaklah berusaha mengelakkan diri kita daripada menjadi hamba Allah bagi keadaan yang kedua yang disebutkan dalam ini. Aku tidak mengeluarkan seorang hamba dari dunia sementara aku ingin mengazabnya sampai aku menebuskan semua kebaikan yang diperbuatnya, yang telah diperbuatnya. Dengan apa? Dengan apa Allah Ta'ala tebus kebaikan yang dia buat? Yang pertama, kesihatan pada tubuh dia. Dia tak sakit. Fir'aun sakit tak? Tak sakit Fir'aun. Sesema pun tak. Tak pernah demam Fir'aun. Tu yang dia mengaku Tuhan. Tak pernah demam, tak pernah sakit. Sesema pun tak. Allah Ta'ala bagi nikmat kesihatan kepada dia. Keluasan rezekinya. Berapa ramai orang kaya? Ramai orang kaya. Tak semua orang kaya tu tak baik. Ramai orang kaya yang baik. Cuma dalam ni disebut Allah Ta'ala nak membalas kebaikan yang dia buat dekat dunia ni dengan keluasan rezekinya, kemudian kebahagiaan hidupnya, keamanan dirinya, hingga aku mendapatkan kebaikannya seberat biji atom sahaja. Jika masih ada suatu kebaikan yang tersisa padanya, aku akan memudahkan kematiannya hingga dia menghadapku seperti pada saat dia dalam keadaan tidak memiliki kebaikan apapun yang boleh dia tuntut sebagai pelindung daripada azab neraka Allah. Dalam ayat ini pengkhususan bukan kepada kaum muslimin, pengkhususan kepada orang-orang kafir. Dalam ayat ini pengkhususan kepada orang-orang bukan Islam. Ramai orang bukan Islam yang baik kan, ramai. Kalau tengok di sosial media, di Facebook, di YouTube, ramai orang datang untuk bagi bantuan, kutip geng-geng jalanan. Ramai yang bukan Islam ni baik, membantu masyarakat dan sebagainya, dan rezeki mereka pun semakin hari semakin bertambah. Kebahagiaan hidup keluarga bahagia. Cuba cek statistik.
Antara masalah keluarga antara orang Islam dengan orang kafir, yang mana paling banyak? Yang mana paling banyak? Cuba cari statistik tu. Orang bukan Islam bahagia, duit banyak, sehat. Inilah penghususan ayat ini. Dan akhirnya bila sampai saat kematian, Allah Ta'ala mudahkan kematiannya. Dia mati mudah. Walaupun ada yang accident ke apa ke, tapi dia mati mudah. Sebab Allah Ta'ala nak bayar kebaikan yang dia buat dekat dunia ni. Bila di depan Allah esok, tidak ada kebaikan yang boleh dia tuntut untuk melindungi diri dia daripada diazab oleh Allah. Sebab Allah Ta'ala dah bayar. Tengok kawan-kawan kita yang bukan Islam yang meninggal dunia, cantik segak kan, pakai tie, putih lagi. Cuba tengok cerita Tanah Kubur, Nasir Bilahan, Tok Adi, macam-macam jadi. Ulat dalam kubur kan, tiba-tiba ulat penuh dekat muka, banyak jadi hitam, macam-macam. Itu cerita drama. Biasalah orang Melayu dengan drama tak dapat dipisahkan. Kan? Melayu dengan drama tak dapat dipisahkan. Dia banyak, pengaruh hidup dia tu banyak daripada drama. Jadi saya pun masuklah sikit. Baik, jadi faham daripada ayat tadi tu, Allah Ta'ala gambarkan dua keadaan. Yang pertama golongan Muslim, yang kedua golongan bukan Islam. Macam mana Allah Ta'ala melayan kedua-dua golongan ni. Lepas ni kalau tengok yang mana orang Islam yang susah mati tu, yang susah sangat sakaratul maut dia tu, janganlah duk panggil mana-mana Tok Bomo hujung kampung, Tok Bomo yang ni susah mati, Tok Bomo tu pun datang rumah, tolong buka bumbung rumah. Lepas buka bumbung, buka semua tingkap ni, hantu tak mau keluar ni, ni saka rimau, saka boya semua ada ni, tolong buka semua. Ini sentimen orang Melayu. Susah mati hantu itu tengok susah mati yang, ini berapa ekor hantu raya dia pula ni. Mula duk fitnah yang duk nazak tu pula. Ini bahaya. Siapa pun dia dekat dunia ni, walaupun dia seorang pencuri, dia seorang perompak, dia seorang perogol, dia seorang pelacur, penagih dadah, peminum arak, bila sampai saat kematian dia, wajib bagi orang Islam layan dia sebagai orang Islam, layan dia elok-elok. Jangan pi dekat dia saat dia nazak tu, padan muka hang dekat dunia lu hendak minum marak sangat, dan ni hang rasa dah sakit, azabnya mati. Dekat dunia tu hang belah hantu raya sampai 5 naik satu kampung sakit sebab hang seorang. Lah ni hang rasalah azab Allah. Kita tak tahu di saat-saat akhir kehidupan dia, dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala terima taubat dia. Kita tak tahu. Sebab tu kita tak boleh melayan orang Islam yang dalam keadaan nazak, kita pergi dekat dia, kita cemuh dia, tak boleh. Duduk dekat dia tu, ambil Yasin, baca. Apapun yang datang melintas saat itu semua ujian, godaan iblis. Kutuk dia, maki dia, apa semua. Itu iblis lah tu. Dah lah yang datang tu pun perangai macam iblis dah. Datang pula iblis, kawan baik dia, jam, dia ikut. Jangan sesekali mencemooh, sebab saat akhir kehidupan itulah adalah penentuannya. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tamatkanlah kami ni, matikanlah kami ni bihusnil khatimah, dengan kematian yang baik. Ini doa ni wajib baca. Satu lagi doa yang Nabi ajar di saat Nabi pun sedang menghadapi sakaratul maut.
Nabi sempat lagi meninggalkan satu doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah sakaratul maut. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Mudahkanlah, ringankanlah sakaratul maut aku. Sebab saat Nabi menghadapi sakaratul maut, Nabi sakit. Ni kalau nak kata orang yang mati sakit ni dosa banyak, Nabi sakit macam mana saat sakaratul maut? Nabi bangun, jatuh balik, bangun, jatuh balik. Berapa kali Nabi pitam? Berapa kali Nabi celup tangan dia dalam air, sapu dekat muka untuk menghilangkan rasa sakit tu. Sebab tu kita tak boleh kata orang yang susah mati ni dosa banyak. Sebab Nabi pun sakaratul maut Nabi dahsyat. Adakah Nabi pun dosa banyak? Tak. Dosa Nabi sebelum, sedang, selepas, semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak boleh kata macam tu. Apapun nasib dia, apapun nasib sahabat kita di alam barzah, itu nasib dia. Kita yang dekat dunia ni, yang duduk hidup lagi ni, boleh tengok lagi ni, kita doa dekat dia, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah, pemudahkanlah urusan dia, ya Allah. Baca. Jangan pergi duduk tengok, oi teruk ni, duk huk-hak ni. Ini 5 minit 10 minit ni jalan. Dia pula buat andaian macam tu. Ini lain macam ni, mata duk tengok ke bumbung ni, tak hantu raya duk gantung kat bumbung. Jangan buat andaian macam tu. Orang yang dalam sakaratul maut, kenapa mata dia menghala ke satu arah sahaja? Ada yang sakaratul maut mata pejam. Ada yang sakaratul maut mata terbuka, terbeliak. Kenapa mata dia mengarahkan ke satu arah? Kerana di situ dia melihat satu dimensi, satu dunia yang lain, satu kehidupan yang lain. Dia berada antara dunia dengan alam barzah. Macam mana nak bayang? Kehidupan dia masa tu separuh dunia, separuh alam barzah. Dia nampak dah alam barzah dia nak jadi apa. Dia dah tahu dah alam barzah dia akan dapat apa. Dan masa tu juga dia akan melihat wajah malaikat maut datang kepada dia. Nabi sebut dalam 2 keadaan. Sama ada bidul wujuh, wajah yang keputih-putihan, ataupun bisudul wujuh, wajah yang kehitam-hitaman. Kedua-dua ni atas arahan Allah. Malaikat tak akan buat kerja tanpa arahan Allah. Manusia aja buat kerja tanpa arahan Allah. Tu hebatnya manusia. Hebatnya manusia. Hebat manusia daripada malaikat. Malaikat arahan Allah dia buat. Allah tak arahkan dia tak buat. Manusia Allah arahkan dia tak buat. Allah yang tak arahkan hak tu dia buat. Itu hebatnya manusia. Jadi tuan-tuan, bila saat ini apa, kita menghadapi keadaan orang-orang yang nazak ni, yang pertama ni, okey, nak masuk isyak dah ni. Bila mana kita berada dalam satu rumah menghadap apa, contohnya ahli keluarga kita dalam keadaan yang nazak, pastikan jangan berlaku beberapa perkara. Yang pertama, tutup semua televisyen. Kalau ada 10 televisyen, tutup semua. Radio ada 20, tutup semua. Radio IKIM 1, radio apa Era, lepas tu Sarawak FM, semua negeri FM daripada Perlis sampai Sabah ada satu radio satu. Tutup semua. Home theater ke apa ke, panggung wayang ke apa ke, tutup semua. Itu yang pertama.
biar rumah dalam keadaan yang sunyi. Yang duduk dekat dapur, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang duduk dekat dapur tu, nak masak boleh, tapi jangan duk suara kuat-kuat. Ni bawang mana bawang? Bawang juga dah cari. Ni pisau tumpul tolong asar, ni mana petai? Malam ni orang nak datang tahlil, aku nak buat sampai petai. Yang datang melawat tu pula dengar, oh malam ni tahlil sampai petai, kena mai. Rumah dalam keadaan sunyi dan jangan ada perkara-perkara yang bising. Sebab yang menghadapi sakaratul maut itu dia memerlukan ketenangan. Dia memerlukan ketenangan. Jadi biar. Yang pertama. Yang kedua, kalau boleh jangan bagi orang-orang yang tidak menutup aurat, anak ke, isteri ke, anak lelaki ke, tak kira lah siapa pun, jangan bagi orang-orang yang tidak menutup aurat ni masuk dalam rumah tu. Sebab benda ni menyakitkan dia. Tambah pula kalau ada anak, bapa tengah nazak, anak tak tutup aurat, pakai tudung pun sebai sini lah, jambui naik tu dia. Cakap dekat dia, nak tengok bapa habis pakai jubah, pakai tudung labuh. Tak ada tudung, ambil sarung telekung semayang tu. Sarung telekung semayang. Jangan bagi, sebab benda ni menyakitkan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam rumah itu pastikan ada orang-orang soleh yang boleh membaca ayat-ayat Al-Quran. 2 surah yang afdal dibaca. 2 surah yang afdal dibaca. Yang pertama surah Yasin, yang kedua surah Ar-Ra'd, juzuk yang ke-13. 2 surah yang afdal dibaca, Ar-Ra'd, Yasin. Dua-dua surah ni memang Nabi sebut dalam hadis. Ada dalam kitab ni. Duduk saja buka baca. Ada dalam kitab ni, akan jumpa. Baca. Jangan masa tu kalau duk cari CD, mana ada CD Yasin yang aku beli 10 tahun lepas. 10 tahun lepas punya CD. Hari ahli keluarga nak mati baru cari CD tu. CD tu pun dah tak boleh pakai lah. Zaman lah orang dah tak pakai CD lah. Semua pakai cucuk pendrive lah. TV dilarang buka. Jangan masa tu lah duk pasang zikir ke, pasang Yasin ke, apa ke. Jangan pasang apa-apa pun. Ini yang kena buat ketika dalam rumah ada orang yang sedang nazak. Kena jaga benda-benda ni, sebab benda-benda ni dia mempengaruhi keadaan orang yang dalam nazak. Kalau ada antara adik-beradik, anak-beranak yang duk cari geran tanah bapak duk nazak tu, duk cari geran tanah bapak, duk cari geran motor, geran kereta, geran kebun, geran rumah, yang duk cari geran tu, cakap dekat dia, hampa nak cari geran, hampa keluar daripada rumah ni dulu. Sila keluar daripada rumah, sebab benda ni dia menyakitkan bapa yang sedang nazak tu. Dia tahu, bapa tu dia tahu apa yang berlaku pada anak-anak dia, pada ahli keluarga dia, walaupun dia sedang nazak. Sedih dia. Aku nak mati, bukannya hampa kalut nak baca Yasin kat aku, tetapi kalut cari geran. Benda ni berlaku, tuan-tuan. Benda ni berlaku. Bukan isu di Perancis ke mana ke, Malaysia punya kes. Bab harta, Allahu Akbar. Fitnah harta memegang ranking nombor 3 fitnah terdahsyat dekat dunia. Fitnah yang pertama paling hebat, fitnah Dajjal, belum keluar lagi. Paling hebat.
Hanya diuji dengan kelaparan, akhirnya Dajjal bawa makanan. Fitnah kedua paling hebat, fitnah wanita, fitnah perempuan. Anak perempuan menjadi fitnah kepada bapa, isteri menjadi fitnah kepada suami. Ada masa nanti saya cerita macam mana dia boleh jadi fitnah. Yang ketiga, fitnah harta. Pergaduhan ahli keluarga kerana harta yang ditinggalkan oleh si mati. Ini 3 fitnah yang dahsyat dekat dunia. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia untuk kuliah malam ni, dah 1 minit lagi nak masuk isyak kan. Kesimpulan dia untuk kuliah malam ni, jika kita melihat seseorang hamba Allah, kawan kita ke, adik-beradik kita ke, saudara mara kita ke, yang susah menghadapi sakaratul maut, maka berdoalah kepada Allah agar dipermudahkan urusan sakaratul maut dia. Jangan fitnah dia masa tu. Sebab kalau kita fitnah dia, kita kena minta maaf dengan dia. Sebab kita dah fitnah dia. Jangan duk tuduh dia macam-macam, walaupun benda tu betul dia buat. Baik, jadi sekadar itu saja kuliah pada malam ni. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.